Rahim satu R sahaja ya, bukan dua R. Takut nanti berlaku gegaran otak lalu gila. Silaturrahim tak nak macam tu. Siapa sangka video membetulkan sebutan bahasa Melayu dan memberi tips untuk menguasai bahasa Melayu menerusi Instagram yang dikongsikan oleh Saliza Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Zack Kirana kini telah mencapai lebih 1/2 juta tontonan. Bertugas sebagai guru tuition sejak 2014, Zack Kirana selesa menggunakan platform media sosial sebagai tempat untuk berkongsi ilmu. Memasak sambil tersenyum membuatkan Muhammad Syafiq Zulkarnain semakin dikenali di media sosial. Dia mempunyai lebih 300,000 pengikut di Instagram dengan hanya berkongsi video masakan. Jejaka yang berkhidmat sebagai pegawai forensik DNA ini meminati bidang masakan sejak dari kecil lagi. Eyeshadow, bahasa Inggeris, do. Macam tidur tu kan, do. Video keletah kanak-kanak perempuan Nur Medina Irene Muhammad Firdaus 6 tahun yang merias wajah seorang kanak-kanak lain sambil menyanyi mencuri perhatian ramai. Video yang tular tersebut mencapai lebih 2 juta tontonan di Facebook. Secara tidak langsung, penggunaan media sosial dapat memberikan populariti kepada seseorang walaupun hanya bertujuan untuk berkongsi ilmu, panduan serta keletah anak-anak. Sekaligus ia memberikan impak yang besar kepada seseorang jika pandai mengendalikannya. Okey, baik, itu dia sedikit latar belakang mengenai tetamu-tetamu kita pada hari ini, Hawa, dan mungkin anda di rumah pun pengikut mereka. Dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu kita, iaitu kita bersama dengan Muhammad Syafiq Zulkarnain yang sudah pun terhubung dalam talian. Hello. Halo. Selamat tengah hari. Mana senyumannya tu? Senyuman mahal tu. Selamat tengah hari juga. Ya, kita juga bersama dengan Cikgu Zack Kirana dan ataupun nama sebenarnya adalah Saliza Ibrahim yang cukup kata ceria dengan karakternya tersendiri. Apa khabar Hawa dan Sugita? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita. Ya, Hawa, dan tetamu kita yang paling istimewa. Ni kecil-kecil cili padi ni. Kita bersama dengan adik Nur Medina Irene Mat Firdaus dan juga ibunya Puan Nuriha Wagimun. Hai, hello. Medina. Nak dengar suara sikit? Okey, mungkin kena ambil. Hai. Okey, baik, ketiga-tiga tetamu kita sudah pun terhubung. Baik, kita nak mulakan dengan yang suka memasak sambil senyum. Okey. Kami tahu yang Syafiq adalah seorang pegawai forensik juga. Tapi nak tahulah Pak Syafiq, dengan sambutan yang Syafiq dapat ni sekarang, bagaimana hidup Syafiq sendiri telah berubah sebagai selebriti media sosial? Okay, macam saya akui memang sedikit berubah sebab kalau kita pergi mana-mana ada juga yang kenal kita. Okey. Dekat situ saya rasa saya perlu memberi orang kata apa contoh ataupun tauladan yang baik. Sebab kita dah dikenali. So bila kita dikenali, so netizen dekat luar sana tu dia lebih lebih fokus pada kita. Apa yang kita buat, dia orang akan follow dan dia orang akan nak ambil tahu. So dekat situ saya kena hati-hatilah. Jangan melampaui ataupun melangkaui orang kata batas-batas dekat social media sosial tu. Selain juga ini memberi saya lebih semangat untuk share resepi kepada followers tu. Sebab itu yang dilakukan. Pastinya memang kena jadi contoh yang baiklah apabila lebih dikenali ni kan. Syafiq, secara ringkas dia, siapa idola Syafiq dalam bidang masakan ni? Idola? First kali, semestinya mak saya. Saya belajar daripada mak saya. Kemudian, barulah saya panjat sikit demi sedikit. Okey, baik. Kita nak tanya Cikgu Zack Kirana pula lah ya. Dari awal tadi saya bertutur ada apa-apa kesalahan tak? Kesilapan yang dicari? Kesalahan bahasa kita ya, Sugi? Ya. Tidak begitu ketara. Saya rasa masih lagi dalam keadaan selamat. Okey. Tapi adalah tu ya. Penerbit saya pun cakap adalah tu. Mungkin. Okey, mungkin kita sebagai permulaan kita nak tanya pada teacher ataupun Cikgu Zack sendiri. Boleh bagi kita sedikit feel apabila mengajar anak-anak murid?
Saya kalau bercakap tentang mengajar ni dia macam ibarat dadah tau. Okey. Setiap hari saya mengajar dan setiap hari apabila saya dapat tahu jumlah pelajar semakin bertambah, meningkat dan mereka sentiasa bagi kata-kata pujian, itu perkara yang memberi kesan yang kalau penat sekalipun perkara tu hilang. Hilang apabila ada penghargaan daripada pelajar. Setiap kali habis kelas, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Walaupun saya berkongsi dekat media sosial pun, semua akan ucapkan terima kasih. Satu perkataan berjaya menaikkan semangat kita. Jadi perkara itu yang buat saya rasa saya tak nak berhenti daripada buat perkara ini. Orang kata itu adalah passion lah. Kan? Betul. Sebab dah suka apa yang kita buat. Betul. Betul. Kalau kita tengok Cikgu Zak Kirana ni pun, kalau kita lihat gaya dia pun berbeza seperti biasa kan. Bagaimana kalau awal-awal dulu Cikgu Zak, penerimaan pelajar-pelajar dan juga ibu bapa terhadap Zak sebagai cikgu bahasa Melayu? Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul lah. Jadi betul lah. Saya rasa personality saya dari segi luaran, orang takkan sangka yang saya mempunyai latar belakang dalam pengajian Melayu. Tetapi macam saya selalu kata, Melayunya saya ataupun Malaysianya saya adalah bukan pada luaran saya tetapi pada jiwa saya. Betul. Saya kata hati saya penuh dengan kerawang Melayu. Jadi lidah saya bertutur juga dalam bahasa ibunda. Saya juga nak ubah stigma masyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tengok, saya rasa pengikut saya bukan dalam kalangan pelajar semata-mata, dan saya tengok dalam saya punya, kita ada interaction dekat dalam dekat Instagram kan. Pengikut saya antara yang berusia 24 tahun hingga 42 tahun yang paling ramai. Maksudnya mereka yang dah sangat dewasa dan ada yang dah jadi ibu bapa, mereka juga mengucapkan terima kasih dan mereka tidak lagi menilai saya berdasarkan luaran. Itu adalah perkara yang saya rasa saya bersyukur sangat-sangat sebab stigma itu sudah semakin menghilang. Abang kata dalam pepatah bahasa Inggeris, don't judge a book by its cover. Okay. Betul. Okey. Baik, Cikgu Zak. Nanti kami nak suruh Cikgu Zak tunjukkan sedikit, orang kata sampel lah kan, bagaimana mengajar. Saya dan Hawa hari ini adalah murid Cikgu Zak, tapi contohnya ya. Okey, sekejap lagi kita nak dengar daripada Cikgu Zak, tapi sebelum tu kita nak tanya adik Medina yang cukup comel di situ. Adik, boleh nyanyikan lagu PKP tu dahulu tak? Saya pasti semua orang nak dengar lagu PKP. Okey, 1, 2, 3. PKP, PKP, asyik tambah-tambah lagi. MCO satu kali, di rumah lagi. PKP. PKP, tak ada duit congkel gigi, mana cari duit ni, duduk rumah goyang kaki. Wow, boleh buat high pitch tu segi, boleh jadi penyanyi betul. ni. Terima kasih adik Medina, duduk rumah goyang kaki ya. Okey, baik. Hawa? Baik, adik Medina, Medina bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi polis. Wow, kenapa nak jadi polis tu? Tak tahu apa. Tangkap lihat. Cakap. Malu. Okey, baik Puan Nuriha. Personality adik Medina ni bagaimana? Adakah Medina ni memang pemalu seperti yang kita tengok sekarang ini dan kalau depan kamera je automatik berbeza perwatakannya. Bagaimana perwatakan Medina ni sebenarnya? Medina ni dia ada 2 perwatakan. Kalau dekat rumah, dia memang budak yang periang, macam suka ketawa, main-main. Tapi kalau dekat luar, dia akan menjadi seorang pemalu. Itu dia Medina. Baiklah. Sebenarnya kita ada lagi seorang tetamu yang kita nak kenalkan kepada anda. Adik kecil ini memang cukup keletah. Kalau bercakap tu memang macam orang besar. Pandai, kalau kita, Sugi. pandai kecik Kelantan. Kecik Kelantan lagi. Ada hampir ataupun lebih 600,000 pengikut adik Fatimah dan juga adik-beradiknya yang menetap di United Kingdom. Saya pernah tengok video dia, Sugi. Jangan panggil Fatimah, panggil Timah. Wow. Okey, jadi jom kita saksikan VT berkaitan dengan Timah. 1, 2, 3, action. Fatimah, Ali. Okey, Ali. Okey, Ali ya. Timah. I love you. Tapi you kena be strong. Okay? Jangan panggil Timah, lepas tu panggil Fatimah. Kalau panggil Timah, panggil Fatimah semula. Assalamualaikum adik kakak. Sehat kau belakang? Remember me Fatimah? Jangan panggil Timah. Dilahirkan di Birmingham, United Kingdom
Populariti yang diraih Fatimah Omar Mukhlis cukup hebat apabila diikuti oleh 700,000 pengikut di Instagram. Video terletak dia bersama adik-beradiknya sering menarik perhatian kerana masih menggunakan bahasa Melayu meskipun membesar di perantauan. Video pertama yang dimuat naik pada 2017 menjadikan dia mula dikenali di media sosial. Video for I first viral was when I made a jemput pizza when I was 3 years old, but now I'm 7 years old. That was just a long time ago. I don't ingat how I feel because I was kecil at that time. But all I remember is that I want to do more cooking videos like my Mama did. Fatimah telah memenangi kategori personaliti media sosial popular pada malam kemuncak Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-31. Meskipun dia telah meraih populariti di usia yang muda, pelajaran tetap diutamakan oleh ibu bapanya. What? Am I famous? Really? Nah, I'm just the same Fatimah. My parents say fame is only temporary. Sekejap je. But education is very important for our future. Sebab tu adik kakak kita pergi sekolah. Seperti kanak-kanak lain, dia sering menghabiskan masa bersama adik-beradiknya serta melakukan aktiviti di rumah. Ini anak ayah. Semua adik kakak outside. So adik kakak, jangan waste your time on gadgets. Do something else. Like, I don't even have a phone or a gadget. Here, I'll give you some options. You can read books, you can play board games, you can play chess, you can cook, you can do some gardening. Or, I play with my little brother Ali. So, don't waste your time on gadgets. Do something else. Be free. Semoga kelak Fatimah dapat menjadikan platform media sosial sebagai salah satu medium untuk berkongsi ilmu. Thank you Wanita Hari Ini and TV3 Malaysia for interviewing me. And sebab ingat Fatimah, I don't like you. I love you. Sekito Jayaprit. We love you too, Fatimah. Hawa dia dah marah. Bukan ya, saya Timah. salah cakap tadi. Panggil dia Kakak Hawa Fatimah. salah cakap. Minta maaf. Jangan panggil Timah. Ya. Panggil Fatimah. Aha, okey baik, itu dia berkaitan dengan Fatimah dan kita nak berbalik pada tetamu-tetamu kita. Nak tanya Syafiq lah ya pula. Syafiq yang suka memasak ni, Syafiq, kalau kita bercakap mengenai media sosial, pastinya ada kebaikan di mana orang akan memuji kita, memberikan kita komen-komen yang baik dan di sebalik itu juga ada yang akan memberikan kita kecaman. Jadi nak tanya Syafiq lah kan, tiba-tiba dah jadi orang kata famous ataupun perkataan yang sering kali digunakan adalah insta famous kan. Yeah. Bagaimana Syafiq mengambil kecaman-kecaman ini? Pernah tak Syafiq kecil hati sangat berkaitan bila dapat kecaman daripada netizen? Okey, biasalah. Saya cakap, tipulah kalau kita tak kecil hati kalau orang kecam kita. Ya. Sedikit sebanyak kita mesti terasa. Tapi itu pada permulaannya adalah sedikit terasa. Orang cakap kan kita ada down juga. Tapi saya ambil inisiatif. Itu saya kecaman tu jadikan saya semangat. Lagi kau kecam, lagilah aku cakap nak buat lagi. So tapi kalau kita nak buat, bukannya kita membalas dengan orang kata apa, cara yang kita jangan jadi seperti diorang lah. Diorang dah bila dah kecam kita, kita jangan jadi seperti diorang. Tapi saya lebih pada ke arah orang kata apa, lebih pada low profile dan memberikan apa kata apa, resepi-resepi lagi. Itu cara saya lah untuk orang kata apa, untuk menangkis ataupun daripada kecaman-kecaman tu. So supaya kita ni tak orang kata apa, tak stres. So supaya release stres saya melalui masakan. Bila saya tunjuk resepi, bila orang di luar sana pun membuat resepi kita menjadi, itu pun dah cukup bagi saya. Segala kecaman tu saya macam
kita jangan baca lah. Kalau boleh jangan baca. Kalau Syafiq dia boleh really baca. stres memasak. Kalau kebanyakan daripada kami really stres kami makan. Kan? Itu dia. Dan bukan mudah ya sebenarnya menjadi seorang selebriti media sosial kan bila terkenal adalah cabaran-cabaran dia nak menangani kritikan dan sebagainya. Baik, Cikgu Zak, macam mana bermulanya setelah mengajar dan dikenali di media sosial? Adakah terkenal di media sosial dahulu ataupun selepas mengajar baru lebih dikenali? Okey, saya sebenarnya saya rasa saya dikenali dalam kalangan pelajar sahaja sebagai seorang tenaga pengajar cikgu BM lah. Okay, sebab saya pun ada mengajar untuk saluran TV, saya juga ada mengajar untuk beberapa buah yayasan. Jadi dalam kelompok pelajar memang ada yang dah kenal saya, ada yang dah pernah tengok saya dekat kaca televisyen lah. Tetapi betul lah orang kata rezeki PKP ni, rezeki pandemik kali ini, apabila saya kongsikan, sebab saya tak biasa duduk diam saja kat rumah. Saya suka beraktiviti. Saya sentiasa suka berkongsi. Jadi bila saya mula berkongsi, alhamdulillah sambutan sangat mengejutkan sebab apa yang saya kongsikan itu hanya mungkin dalam 1% ataupun mungkin 10% saja daripada apa yang saya pernah mengajar dekat dalam kelas. Jadi saya rasa itu satu permulaan yang bagi saya kena berhati-hati, tetapi perkara ini sangat baik untuk saya dan mengajar saya untuk menjadi orang yang sentiasa berjaga-jaga dan lebih lebih baiklah dalam untuk pastikan orang pandang kita dalam keadaan yang baik sebab saya dikenali sebagai seorang guru. Jadi title cikgu itu, panggilan cikgu itu, kalau orang panggil saya cikgu, saya terus rasa macam saya letakkan saya dalam satu situasi yang okey, Zack kena jaga-jaga, kena elok-elok, kena nice je. Dia macam tu. Jadi ni Cikgu Zack yang kira macam cool lah kan. Sebab kalau bila cikgu cool tu senang murid-murid nak orang kata interaksi, berinteraksi nak bertanya, dengan cikgu. Tak takut. Sebab kadang-kadang cikgu garang pun kita nak tanya pun, bertanya pun kita yang takut. Jadi Cikgu Zack, di sini kami ada permintaan. Boleh bagi kami contoh bagaimana Cikgu Zack mengajar murid-murid? Okey, saya bagi perkara yang senang sebab yang ini saya rasa sentiasa mendatangkan kekeliruan. Macam mana kita nak bezakan perkataan yang mempunyai 2K dengan 1K? Saya rasa Hawa dengan Sugita pun kadang-kadang keliru, betul? Contohnya penjarakan 2K atau 1K. Contohnya apa lagi? Penolakan 1K atau 2K. Konsep dia sangat senang. Okay, saya nak minta Hawa cuba berikan saya ejaan penolakan. 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 Okey, kalau saya tanya Sugita, setuju tak dengan jawapan Hawa? Saya rasa 2K. 2K. Alright. Dua-dua. Okey, bagus. Seimbang. Seimbang. Tapi konsep yang sangat senang, ingat pairing dia saja. Ingat pasangan. Imbuhan perbuatan dengan imbuhan di perbuatan. Contohnya ditolak, menolak perbuatan. Betul? Okey. Akhiran dia wajibkan, bukan an. Sebab kan adalah perbuatan. Contohnya ambilkan pen itu. Perbuatan. So ingat, menkan, dikan. Kalau saya pakai imbuhan pe dengan ke. Okay, per dengan ke, akhiran dia tak boleh dengan kan. Sebab per dengan ke bukannya kata kerja. So akhiran dia mesti dengan an. Per, an, ke, an. Menkan, dikan. Ingat pairing. So sekarang ni saya sebut tentang penolakan. Apakah kata dasar bagi penolakan tadi, Hawa? Tolak. Oh, sorry, Hawa. Hawa. Tolak, bagus. Okey. Tolak, bagus. Okey, tolak. So sekarang ni kita tambah per kat depan. So per tadi saya kata pairing dia apa? An. An ke kan? An. Jadi penolak an. So dia mesti 1K saja. Tahniah Hawa. Terima kasih. Itulah sebenarnya Cikgu Zak. Ramai yang ingat bahasa Melayu ni senang sebab bahasa ibunda kita kan. Tetapi sebenarnya dari segi bahasa yang betulnya harus kita titik beratkan dari segi ejaan dan juga cara percakapan sekalipun. Kan? Tapi kan Hawa, tadi masa Cikgu Zak mengajar per, an, per, kan tu, saya macam matematik pula sekejap. Tambah tolak dia semua. Betul, ada formula tapi saya tak semua cikgu yang boleh keluarkan formula itu, tetapi saya percaya setiap cikgu kat sekolah dalam kelas dia mesti boleh buat benda tu. Sebab itu adalah perkara yang seorang cikgu BM mesti tahu. Cumanya kadang-kadang dikeluarkan ataupun tidak. Rezeki saya dikenali dan saya berkongsi kepada umum. Bukan saja pelajar-pelajar nak ambil peperiksaan, kita semua pun kena ikuti Instagram Cikgu Zak ni nak belajar. Okey, baik. Adik Medina mungkin terlalu muda untuk belajar apa yang Cikgu Zak ajar. Tapi adik Medina, nampak dia lambai-lambai. Mana Medina ni? Ada lagu lagi tak untuk kami? Itu kakak tengok nyanyi kucu-kuca.
Okey, tapi tak apa. Kita nak tanya. Ada? Tak dan aku bersama jadi semariku meniru menyanyi bersama diriku yang aku rahsiakan itu dia hatiku kucu. Ada maaf jatuh. Sedap suara dia. Lepas tu boleh masuk program realiti nyanyian pula. Okey, baik. Kita nak tanya mak adik Medina, Puan Nuriha. Kalau kita lihat ramai dalam kalangan ibu bapa juga kan yang mempunyai anak-anak yang ada video-video mereka dalam media sosial. Mungkin adalah sedikit kerisauan video anak kami di luar sana dan ramai yang kini pun berkata janganlah muat naik video anak anda banyak sangat kan. Tapi sebagai ibu sendiri, bagaimana Puan mengambil orang kata keseimbangan itulah? Kami Puan muat naik videonya dan juga pada masa yang sama berhati-hati dengan penularan video itu sendiri. Okey, sebenarnya saya biasanya buat video ni Sabtu dan Ahad. Hari Isnin tu memang saya khususkan dia pada pelajaran. So Sabtu Ahad tu memang satu hari tu kita orang masa terluang, itulah yang kita orang buat video semua tu. Okey. Biasanya kalau video-video yang diambil tu kan selain pada sulikan dan nyanyian, apa antara kandungan yang dikongsikan tu Puan? Itu semua ada spontan. Medina yang spontan. Makeup, nyanyi tu itu semua daripada Medina sendiri lah. Okey, Medina suka ya buat konten orang kata video media sosial. Suka? Suka. Okey, tapi suka. Puan Nuriha, tapi nak tanyalah seperti yang tadi saya katakan kan ramai orang juga berpendapat yang anak-anak kecil ni tidak perlulah kita dedahkan mereka dengan media sosial terlalu muda. Jadi bagi Puan sendiri, bagaimana Puan mengambil pendekatan ini berkongsi video Medina walaupun sebagai hiburan, bagaimana Puan mengambil pendekatan untuk tidak terlalu secara besarlah impak kepada hidup Medina sendiri? Saya macam mana? Saya pun sebenarnya masih terkejut. Sebab selama saya buat video ni orang kata untuk hiburan suka-suka kan. Tapi bila dah jadi macam ni, saya rasa pendekatan yang kami dapat mungkin kita nak lagi pada mic ni kan, so kita orang nak rasa macam mana buat diri tu macam jangan stres, kita nak hiburkan hati, tapi tak sangka lah semua boleh terhibur dengan video-video Medina. Tu saya macam rasa Alhamdulillah. Pastinya sebab ada yang guna Instagram ni untuk nak hilangkan tekanan kan. Bila tengok video comel Medina ni hilang rasa stres-stres tu. Ya, betul. Okey, baiklah Syafiq, sebenarnya bukan mudah untuk menjadi seorang content creator ataupun selebriti media sosial ini, dan biasanya berapa lama masa yang diambil sebab nak shoot satu video tu pun kena ada lightingnya, kena sediakan bahan-bahannya, dan adakah Syafiq edit sendiri dan berapa lama nak siapkan satu video tu? Okey, macam saya, kita macam kita dah macam apa? Saya dah prepare awal dah, kan? Kita dah orang kata apa? Kita dah organize, kita dah set, kan? Bila kita nak masak menu apa, kan? Konten apa? Lepas tu kita dah shoot, kemudian kita edit sendirilah. Biasanya edit kita sendiri. Kalau macam video tu kita ada orang yang ambilkan lah. Kalau kita ambil sendiri susah juga, kita nak senyum-senyum macam tu. Senyum tak ikhlas jadinya ya. Bila pantang sikit nampak, tu tentu kita boleh senyum lah. Kalau tak nanti kalau semua benda nak buat, jadinya orang kata apa, susah juga. Sebab semua kita nak buat sendiri kan. Sebab preparation pun kita kena buat, orang kata apa, kena buat sedikit research lah. Kita nak masak apa. Contohnya kalau untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kita dah standby dah. Apa dia punya menu sampai satu Ahad. So masa tu kita kena pandai atur. Ya, tambah-tambah bekerja lagi kan, dan ini pun sekadar sampingan, bukan mudah sebenarnya. Ya, baik. Dan kita nak tanya Cikgu Zack. Cikgu Zack, mungkin Cikgu Zack di sini di penghujung perbincangan boleh kongsikanlah sebagai seorang guru yang boleh saya katakan cikgu cool, apa sebenarnya matlamat Cikgu Zack melalui media sosial, mengajar anak-anak murid melalui media sosial dan menggunakan approach lah yang berbeza ini?
Okey, bagi saya ini sebagai satu orang kata batu loncatan kepada kita untuk menyerlah sebenarnya, tapi dalam keadaan yang baiklah. Saya sentiasa fikir bahawa kalau ada orang tu mungkin ada mampu bagi duit dan dia mungkin boleh bersedekah dalam bentuk wang ringgit. Tapi kalau yang ada pada diri saya adalah ilmu, jadi saya sangat sudi berkongsi walaupun ada yang kata, "Zack, kau bagus mengajar, Zack. Apa kata kau, apa yang keluar pada mulut kau charge." Saya kata hidup kita bukan tentang wang ringgit sahaja. Sedangkan saya mendapat penghargaan dalam bentuk kasih sayang, rasa penghargaan, terima kasih daripada pengikut saya dekat Instagram dan juga TikTok. Saya rasa perkara itu jauh lebih memberikan saya kepuasan. Dan bagi saya, berkongsilah apa yang kau mampu. Kalau harta wang ringgit, dan bagilah. Kalau mampu bagi ilmu, saya rasa itu dibawa sampai ke mati. Itu yang paling penting. Setuju sangat itu Cikgu Zack. kata-kata yang cantik sangat kan daripada Cikgu Zack. Pastinya ilmu yang diberi tu bila dapat dimanfaatkan oleh ramai, kepuasan tu lebih bernilai daripada harta wang ringgit. Saya kira sama juga seperti Syafiq memberi, orang kata berkongsi resepi, itu juga ilmu. Dan adik Medina berkongsi hiburan bersama dengan kita semua. Jadi kita semua dapat membantu satu sama lain, dan seperti Cikgu Zack katakan bukan sekadar wang ringgit sahaja. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini atas perkongsian, dan kami berharap penonton pun dapatlah perspektif yang berbeza menjadi daripada selebriti media sosial kita. Adik Medina happy ke macam mana tu? Dah bye-bye dah. Menari-menari dia dari tadi. Okey, baik, terima kasih sekali lagi semuanya. Syafiq, Cikgu Zack, Medina dan juga Terima kasih ibunya. juga. Jaga diri. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kalau anda dapat lihat itu laman Instagram mereka, bolehlah anda ikuti untuk sama-sama kita belajar bahasa Melayu dengan lebih baik, belajar masak-masak dengan lebih baik, dan juga gembira melihat kandungan-kandungan yang dikongsikan oleh Medina.